Saya sekarang bercakap dengan siapa? Saya Wahda. Puan, saya nak tanya berkenaan akta EIC. Okey. Akta ni mengatakan semua salah laku boleh buat aduan. Bukan semua salah laku. Ya. Kita tak siasat semua salah laku. Okey, akta permulaan dia jelas memberitahu akta ni terpakai kepada jadual yang ditetap oleh menteri. Ya, jadual itu sahaja. Bukan, dia so jelas memberitahu akta ni tidak terpakai oleh SPIM dan akta ni wajib perlu pakai yang seperti jadual ditetap oleh Ya, betul menteri. lah, seperti jadual. Okey. Maksudnya kita cuma ada 21 agensi sahaja yang kami sedia. Selain daripada itu, kita tak ada bidang kuasa. Bukan, ini akta adalah untuk menyiasat semua berkenaan salah laku. Betul, semua salah laku, tetapi salah laku yang dibuat oleh anggota penguatkuasa untuk 21 agensi sahaja. Anggota penguat kuasa. Ya, 21 agensi. Okey, Dengan tinggal 21 agensi tu, kita tak siasat semua salah laku. Kita siasat salah laku 21 agensi sahaja. Bukan. Jadi, mana-mana salah laku Salah, yang bukan. bukan 21 agensi, kita tak boleh siasat. Ini akta adalah satu untuk EIC menyiasat berkenaan aduan yang dibuat oleh orang awam. Okey, terhadap siapa? Terhadap salah laku oleh pegawai kuasa kan? Penguat kuasa, okey. Siapa dia Penguat- kuasa tu 21 agensi sahaja. Penguat kuasa apa maksud? Penguat kuasa adalah satu agensi bahagian kementerian ditubuhkan satu melalui satu akta cuba atau baca, tengok balik kami punya akta, memang dia ada tulis dekat situ. okey. Penguatkuasa yang mana satu 21 agensi sahaja. Memang itu memang clear. Kami tak boleh buat apa-apa kalau agensi itu Okey. selain Saya nak 21 tanya agensi. berkenaan Itu memang clear. Kami tak boleh buat apa. Kalau cik minta website, berapa banyak bukan. kali pun kami tak boleh Bukan. buat. Saya bukan kata nak buat apa. Website EIC ada 8 yang rujuk kepada saya mengenaan fungsi dan bidang kuasa Okey. EIC. Betul. Itu 8 apa tu? 1 hingga 8 punya. Sorry, tak dengar. Dia putus-putus lah. Ya, EIC punya laman web. Okey. Dia ada 8 apa tu? Saya mau tengok balik dulu. Kenapa dengan kami punya laman web? Ya, saya tengok. Hello. Ya, dengar. Hello. Ya, dengar. Okey. Okey. Fungsi dan kuasa. Betul. Ya, kenapa? Dia sana tulis fungsi. 8 itu apa tu? Fungsi 8 itu apa? Menerima aduan salah laku. Betul. Menurut- Tetapi betul, tak ada masalah. Cik boleh baca 100 kali baca pun kami punya fungsi memang tak berubah. Kami punya fungsi tetap yang sama. Tetapi fungsi itu dia merujuk juga kepada siapa yang kami boleh siasat. Kami bukan siasat semua orang. Kami tak boleh siasat semua orang. Tetap 21 agensi. Selagi akta 700 itu tidak dipinda jadual 1 tu, jadi agensi yang kami boleh siasat tetap 21. Bukan. Kalau dah pinda, kita masukkan agensi lain, baru kami boleh siasat. Selagi tak pinda, tetap 21. Bukan. Kami tak boleh buat. Bukan tak boleh buat. Saya rasa you orang salah faham akta ni punya maksud. Tak, cik yang salah faham. Kami tak salah. Okey. Dia ada jelas bagi tahu. Ya, jelas juga bagi tahu pasal jadual tu. Itu semua jelas. Cik boleh tanya juga orang lain. Kalau cik tak percaya cakap saya, cik boleh tanya dengan orang lain juga. Betul atau tak? Sebab akta tu bukan kami yang buat. Bukan kita buat suka-suka, saja-saja suka boleh pilih mana agensi kita nak letak, mana agensi kita nak keluarkan. Tak. Dan kami pun tak boleh pilih siapa yang kami nak siasat ke siapa yang kami Okey. tak siasat. Nombor Kita tak 1. boleh buat macam tu. Ya, saya faham. Bermula dia kat sana sudah bagi tahu. Tujuan mengadakan akta ni untuk apa? Yalah, cik boleh baca akta tu untuk apa.
Saya tak perlu jawab. Saya tahu akta tu untuk apa. Akta ni, okey. Dia kata apa? Akta ini boleh dinamakan Akta Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan. Akta ini mula berkuat kuasa. Akta ini terpakai bagi aduan yang dibuat. Okey. Sekarang ni cik nak saya buat apa? Cik baca daripada muka surat 1 akta tu sampai habis pun tak guna. Sekarang ni cik nak saya buat apa? Okey. Cik punya aduan, kita dah panjangkan kepada pihak SKMM. Sekarang SKMM kami dah panjangkan. Dan ada nombor rujukan juga. Kalau cik nak, saya boleh bagi nombor rujukan. Saya pun yang ada kita itu. dah panjangkan kepada SKMM. Okey, saya nak tanya sekarang saya aduan adalah SKMM, Biro Pengaduan Awam dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Aduan saya kepada kementerian sudah akan akan menerima. Sekarang tidak wujud. Macam mana? Sorry tak dengar. Aduan saya dipanjangkan kepada KKMM. Betul. KKMM. Saya aduan SKMM salah guna kuasa. KKMM itu aduan dalam KKMM bangunan hilang. Aduan saya. Okey. Saya aduan kepada Biro Pengaduan Awam. Kementerian dan Suruhanjaya tidak melibatkan pengurusan kerajaan. Saya dapat maklum balas ini macam. Mana-mana tu cik dapat daripada siapa? Biro Pengaduan Awam. Okey, sekarang ni cik nak saya buat apa? Sekarang saya nak tahu Sri Baduka Baginda mengadakan satu akta untuk menyiasat semua salah laku, tetapi ditolak. Saya boleh aduan di mana sekarang? Okey, sebab tu saya cakap tadi, cik baca tu tak habis. Memang kami siasat aduan salah laku, tetapi salah laku siapa? Kami siasat salah laku anggota penguatkuasa. Penguatkuasa. Tapi anggota penguatkuasa tu siapa? Okey, anggota penguatkuasa tu adalah anggota penguatkuasa di bawah 21 agensi sahaja. Ya, okey. Kami tak boleh siasat penguatkuasa selain daripada 21 agensi. Jadi sekarang ni SKMM bukan agensi bawah sediaan kami. Jadi kami tak ada bidang kuasa untuk siasat SKMM. Tetapi sebab tu, dia aduan cik kami panjangkan kepada pihak SKMM. okey. Dalam tafsiran dia sana kata mana-mana kementerian, dia punya maksud agensi penguatkuasaan. Artinya mana-mana kementerian, jabatan, agensi atau badan lain yang dibentuk oleh kerajaan persekutuan, termasuk suatu unit, seksyen, bahagian, jabatan atau agensi kementerian. Baca lagi. Jangan baca setakat tu je. Baca lagi sehingga kami punya jadual 1 tu. Kita tak boleh ambil baca akta tu satu seksyen macam tu je. Okey. Dia kata berkenaan agensi penguatkuasaan. Suruhanjaya sebab ditubuhkan kerana Akta Komunikasi dan Multimedia. Betul ya? Tak ada kena mengena dengan SKMM sekarang ni. Kenapa tak mengena? Mengapa ada SKMM? Sebab Akta Komunikasi dan Multimedia memberikan kuasa kepada Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mengawal selia semua industri komunikasi dan multimedia. Yalah, itu bawah kementerian dia lah, bukan bawah kami. Bawah kementerian. Sekarang saya aduan kementerian dan SKMM padamkan aduan orang awam, memberikan bantuan kepada syarikat swasta, menawar satu perkhidmatan yang tidak capai standard. Okey macam ni. Sekarang ni cik tak puas hati dengan siapa sebenarnya? Saya tak puas hati. Siapa yang cik tak puas hati? SKMM. Okey, SKMM. SKMM tu kami tak boleh siasat. Okey, faham tak? Saya faham. Sekarang saya aduan di sini. Aduan telah dipanjangkan kepada SKMM. Mereka kata tidak menerima aduan yang dipanjangkan. Itu macam mana saya nak jawab kalau dia kata dia tak terima? Saya tak pastilah, tapi kami ada rekod. Kami ada rekod kami yang kami dah panjangkan kepada pihak SKMM. Dan kami ada nombor rujukan. So, saya pun ada rujukan. Saya nak rujuk itu aduan dengan siapa? Dan telefon SKMM. Okey, siapa pegawai SKMM yang bercakap dengan cik tu? Tadi saya nak tanya dia suatu tutup telefon saya. Saya nak tanya macam mana saya nak tolong kalau okey,
kalau cek telefon SKMM, dapatkan dia punya nama pegawai. Okey, So, lagi senang satu. untuk saya boleh bagi tahu yang saya boleh refer dengan nombor rujukan yang kita panjangkan tu. Kalau cik kata dah bercakap tapi tak sempat nak tanya nama. Bukan saya tak sempat. tolong. Saya setiap kali tanya mereka pun tak bagi. So saya tak boleh tolong lah macam tu. Kalau cik nak saya bantu, okey, bagi tahu saya siapa nama pegawai tu, and then saya boleh telefon, saya boleh No. bagi tahu. Saya tahu nombor ada rujukan sekian-sekian. satu pegawai Kalau macam ni saya pun tak boleh nak tolong. ada satu pegawai nama no N-O-R no. No saja tu sangat general. Kalau nama Melayu, no tu sangat general. Biasanya depan nama semua ada no. Ada Nur, ada Muhammad, kita tak boleh nak detect lah. Kalau nama pegawai macam tu, at least ada nama dia. So senang untuk kami Norida. nak bercakap. Dia nama Sorry, nama dia? Norida. Okey, apa dia cakap? Dia kata tidak menerima aduan berkenaan yang dipanjang oleh EIC. So saya Dia bahagian mana? Dia bahagian apa? Biro Aduan Awam. Dia bukan pegawai SKMM. SKMM, Dia ya. kata SKMM. Dia Ini Biro Pengaduan Awam. dia Cik biro jangan salah faham. Biro Bukan. Pengaduan Awam ni Bukan. lain. SKMM dia ni lain. SKMM punya bahagian Biro Aduan Awam, menerima orang awam punya aduan. Di bahagian SKMM. Ya. Okey, lagi? So tak puas sekarang ni, tak puas hati dengan dia ke macam mana? Bukan tak puas hati. Saya nak semak aduan saya. Mereka kata tidak menerima, tak boleh semak. Tidak ada rujukan ini. Okey, Saya nak macam ni. Bila, so yang sepatutnya memanglah cik kena call dengan SKMM sebab aduan telah pun dipancarkan kepada pihak SKMM. Jadi kalau saya suruh cik call. Cik telefon kami tak dapat nak bantu pun. Bukan. Kami tak boleh nak tolong sekarang ni. Sebab status aduan ini sama ada disiasat ke tidak disiasat ke, setakat mana dia punya status, memang pihak SKMM je yang boleh jawab, bukan kami. Jadi kalau cik call lah 10 kali sehari pun kami tak boleh nak bantu. Bukan sebab saya tanya aduan ni suatu dipanjangkan. Mereka jawab saya tidak menerima aduan ini. So saya kena ada siapa yang dipanjangkan kepada siapa, saya baru boleh rujuk dengan dia. Betul? Okey, cik dapat semua email yang kami hantar kan? Ya. Kami CC semua yang kami panjang tu. Cik ada terima ke tidak sebenarnya daripada kami? Ada kan? Saya ada, tapi saya hanya saya menerima dan dipanjangkan punya itu aduan dipanjang kepada SKM siapa atau bahagian mana satu. Bahagian aduan lah. Bahagian aduan SKMM. Okey, sekarang ni cik terima ke tidak? Bila kami hantar email CC kepada cik terima ke tak sebenarnya? Saya terima. Okey, terima kan? Betul tak kalau saya kata dah 4 kali kami panjangkan aduan ni kepada SKMM? Ada tak terima? Saya ada terima. Tetapi saya kan? saya cek dengan SKMM, mereka kata tidak menerima. Okey, so adakah bila SKMM cakap macam tu, so kami ke yang salah? Kami memang dah panjangkan aduan tu kepada pihak SKMM kan? Saya bukan nak salahkan EAIC. Saya hanya nak tanya macam mana saya boleh rujuk dengan SKMM aduan yang telah dipanjang oleh EAIC, sebab mereka sentiasa jawab saya. SKMM tak? Ya. Ada tak cik pergi sana sendiri? Saya tak Bawa kami punya email yang kami panjangkan tu, bawa ke pihak SKMM sendiri, ada tak? Tak ada. Saya sekarang untuk nak habiskan projek pembinaan tapak kilang. Saya tak ada masa nak pergi sana. Cik duduk mana? Johor. Johor, okey. So, ada hantar email kepada pihak SKMM untuk tanya pasal feedback ni? Ada. SKMM jawab apa? Dia tidak jawab apa-apa dan tutup kes saja. Tutup kes, maksudnya kes tu dah ditengok lah, dah ditutup. Ya. Sekarang dah tutup, maksudnya dah macam mana kami nak tolong lagi? Kalau kata dah tutup, maksudnya dah selesai lah. Macam mana selesai? Saya mesti ada satu penyelesaian. Contohnya saya nak tanya. Okey, macam mana cik boleh kata kes tu ditutup? Okey, saya tanya itu kes. Bagaimana kes aduan saya? Semua kes sudah tutup. Okey, kalau dia kata kes tu dah tutup, dia kena justify kan?
Sebab itu saya tanya macam dia kata atau tuan hantar aduan baru lah. Seperti aduan saya yang Aduan baru? seperti aduan saya hantar kepada Biro Pengaduan Awam. Saya ada banyak itu case ID. Seperti macam saya tanya, tunggu masih dalam siasatan. Cukup masa? Saya tanya apa? So selesai. Bagaimana selesai? Apa cara selesai? Itu saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Jadi cik memang kena tahu, kena dapatkan alasan itu daripada pihak SKMM sendiri. Saya tak boleh nak tolong. Sebab itu saya tak tahu apa status kes itu. Kalau dia dah kata kes itu dah ditutup, dah selesai, saya tak bantu macam mana. okey. Memang cik kena bercakap sendiri dengan pegawai SKMM. Tak kisahlah cik nak hantar surat ke, email ke, tapi tetap pegawai SKMM yang kena bagi penjelasan. Kalau dia kata kes sudah selesai, kalau dia kata kes sudah ditutup, dia mesti ada alasan. So kalau cik keep telefon kami tak boleh nak bantu pun. Sebab itu saya aduan SKMM penyalahgunaan kuasa. Saya aduan kepada Biro Pengaduan Awam berkenan SKMM dan KKMM padamkan aduan saya tidak wujud. Dan saya aduan kepada Biro Pengaduan Awam. Sama juga saya dapat punya maklum balas seperti tunggu Biro Pengaduan Awam buat apa? berkenan aduan pengguna. Saya tidak dapat perkhidmatan. Mengapa saya kena bayar wang? Contoh saya nak tanya, saya ada 50 GB data. Saya bayar wang sudah kan 50 GB data. Cukup masa dia tidak sediakan network access kepada saya. Bagaimana saya boleh dapat guna itu 50 GB data? Saya tak boleh jawab soalan tu. Cik memang kena tanya dekat orang yang sepatutnya lah. Saya tak boleh jawab. Saya tak boleh bantu pun. Sebab itu saya tanya SKMM. Sekarang penjawab pun tak ada. Mengapa SKMM boleh keluarkan Ya, okey. Pak, kes itu saya tak boleh nak tolong. Kalau cik explain dekat saya panjang lebar pun saya tak ada jawapan. Saya tak boleh bantu. Cik tetap kena bercakap dengan orang yang sepatutnya. Saya dan bukan saya yang boleh jawab isu-isu ni. Okey. Boleh cik kena juga telefon dengan pihak Saya bukan tak ada telefon. 1 tahun 4 bulan saya suruh telefon. Saya sekarang saya satu. Tapi boleh rujuk dengan kami punya email yang kami panjangkan tu. Boleh rujuk balik kepada dia. Sebab saya tak boleh tolong. Kalau cik bercakap dengan pegawai lain pun sama. Ni semua penjawat awam adalah bayar gaji dari hasil cukai rakyat. Saya ada bayar cukai setiap tahun tepat masa. Ni semua penjawat awam. You tak boleh jawab seperti macam saja. Macam mana? You tak boleh kata ni bukan tanggungjawab you orang. Ni Saya tak boleh, bukan. Saya kata tadi, saya tak boleh jawab bagi pihak SKMM. okey, saya faham you tak boleh jawab, tapi saya nak tanya, berkenaan aduan yang dipanjang oleh EIC, mereka kata tidak menerima. Saya mesti rujuk balik kepada Ya, kalau dia cakap dia tak terima, cik kena tanya dengan pihak SKMM juga. Sebab kami ada surat. Kami ada nombor rujukan yang kami panjangkan. Saya tanya mereka tidak jawab seperti macam suatu tutup aduan saya. Dan Okey, so saya nak buat macam mana? Macam mana saya nak bantu? Okey, cuba cik beritahu saya macam mana saya nak tolong. sekarang saya Apa yang saya boleh buat? sekarang saya satu rakyat Malaysia. Saya aduan di sistem Biro Pengaduan Awam. Bukan satu kes aduan. Lebih daripada 200 kes aduan saya hantar. Tidak ada bagi saya maklum balas suatu tutup. Okey, so cik nak saya bantu macam mana? Saya sekarang nak aduan penjawat awam SKMM, Kementerian dan Biro Pengaduan Awam melanggar tata tertib perkhidmatan Cik nak awam. saya bantu dengan cara macam mana? Cik nak saya siasat? Saya tak boleh siasat. Saya bukan nak. Okey. Cik nak saya buat apa sebenarnya? Sekarang saya nak tahu saya boleh aduan di mana. Saya tak boleh aduan di sini. Saya boleh aduan di mana? Saya pergi balai polis balai polis suruh saya pergi cari SKMM. Saya aduan hantar surat kepada SKMM. Tunggu. Okey, 15 hari saya tak call tanya. Masih tak siasatan. Tunggu lagi 15 hari, tanya lagi surat tutup. Apa kes surat tutup? Apa alasan surat tutup? Berikan saya alasan. Tidak beri, saya rujuk. Dia minta saya rujuk balik email yang hantar. Apa email hantar kepada saya? Saya tanyalah, apa email hantar kepada saya? Ya, saya faham. Tapi macam mana saya nak bantu sekarang ni? Saya tak boleh nak tolong. Kalau EAC tak boleh tolong. Okey, saya nak tahu aduan yang dipanjang kepada itu ketua, siapa itu?
Siapa? Maksud you siapa? Kalau aduan yang dipanjangkan kepada SKMM, mesti ada satu orang menerima itu aduan, betul ya? Tak, itu pihak SKMM lah yang tahu siapa yang siasat, siapa dia punya pegawai, siapa bos dia. Saya tak boleh jawab bagi pihak dia. Saya faham you tak boleh jawab. Tak sekarang ni. Saya Tak boleh jawab bagi pihak SKMM. Saya faham you tak boleh jawab dengan SKMM. Okay. Bila saya explain, you cakap you faham, tapi you keep tanya benda yang sama. So you nak saya buat apa? You kena, okay, senang saja. You tolong panjangkan aduan ini kepada satu orang yang boleh dapat cari punya. Kalau panjang kepada banyak orang, satu kumpulan, saya mau cari dengan siapa? Betul ya? Bila kita hantar aduan, dia akan ada bahagian yang terima aduan. Jadi cik memang kena bercakap dengan orang yang berkenaan. Saya call tapi kalau tanya itu siapa tu, saya tak tahulah siapa. Saya kena tanya dengan pihak SKMM. Bahagian aduan dia, siapa yang kendalikan, siapa dia punya penyiasat, siapa bos dia, tu semua saya kena tanya dengan pihak SKMM sendiri. Saya tak boleh nak bantu. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya memang tak boleh nak tolong. Tapi kami dah panjangkan aduan ni. 4 kali kami dah panjangkan. Saya pun nak tanya. Sekarang dia punya bos, ketua dia mengeluarkan Siapa? Puan Okey. Ranawati. Ketua dia. Siapa? Ketua aduan. Saya hantar kepada ketua aduan dan itu nama email saya. Tengok. 8 orang ketua. Ketua ni saya hantar. Dia boleh jawab tidak melanggar syarat-syarat dan peruntukan Malaysia, Akta Malaysia. Okey. So maksudnya dia dah jawab kan? Maksudnya dia dah bagi maklum balas kan pada you. Dia dah bagi tahu dan dia explain. So you tak boleh terima sekarang ni. Maka okey. Saya tanya you. Kalau itu ketua dia salah laku, dia mesti bagi you satu maklumat keterangan yang mengelirukan you, betul ya? You kena bercakap sendiri dengan pegawai dia. Saya tak boleh komen. Kalau dia dah bagi maklum balas, you tetap kena dapatkan penjelasan daripada pegawai SKMM tu sendiri. Saya tak tahu apa sekarang ni you dah dapat maklum balas kan daripada SKMM. Itu soal lama punya. Ini maklum balas. Tak kisahlah. Tak kisah. Apa saja maklum balas yang pihak SKMM bagi, kalau you dah terima, and if you tak puas hati dengan maklum balas yang dia beri, you tetap kena jumpa dengan pegawai SKMM untuk dapatkan penjelasan ke, untuk apa-apalah tindakan yang selanjutnya. Tapi bukan dengan kami. Still kena berurusan dengan pihak SKMM. Sama ada you nak jumpa dengan bos dia ke, siapa-siapa ke, pegawai penyiasat dia ke, tetap SKMM juga. Kalau you luahkan you punya perasaan dekat sini, saya tak boleh bantu pun. Bukan perasaan saya. Kalau saya hantar aduan, mesti melalui bawahan dia. Bawahan dia. Tapi cik tetap kena bercakap dengan pegawai yang sepatutnya. Okey, bagaimana saya boleh dapat berhubung dengan dia punya atasan? Kalau saya punya call tidak ada satu atasan yang mengambil panggilan saya. Saya tak boleh nak jawab. Kenapa cik tak dapat bercakap dengan bos dia? Kenapa saya tak boleh jawab? Kenapa cik tak boleh bercakap dengan bos saya dia? hanya nak faham mengapa email saya boleh berhubung dengan ketua pengarah mampu. Ketua pengarah apa? Terserahlah cik nak jumpa siapa-siapa bos pun kami tak ada masalah. Okey. Terserah pada cik lah nak bercakap dengan siapa. Saya Cik nak datang sendiri ke, nak hantar email ke, nak hantar surat ke, nak bukan. telefon ke. You boleh dengar saya habis dulu. Itu cik punya usaha sendiri. Tapi dengan pihak SKMM, bukan dengan kami. Kami tak boleh nak bantu. Sekali lagi saya cakap. Okey. SKMM adalah pakar dalam bidang komunikasi kan. Adakah dia ada kuasa atau cara blokkan pengguna atau rakyat Malaysia? Saya tak tahu. Jangan tanya saya apa yang SKM boleh buat. Saya tak tahu. Saya kalau tanya dia boleh block ke apa ke, itu luar pengetahuan saya. Saya tak tahu dia boleh buat apa. Cik tetap kena tanya dengan orang SKMM lah. Kalau tanya macam ni, saya tak boleh jawab. Sebab tu itu bukan kerja saya. Saya banyak aduan hantar kepada bahagian
semua dipanjangkan balik ke SKMM dan kes aduan sudah tutup. Saya hantar kepada Jabatan Perdana Menteri. Betul, saya faham. Sekarang ni saya tetap tak puas hati dengan maklum balas yang dia bagi. Tapi bila tak puas hati pun tetap kena berurusan dengan SKMM juga, bukan dengan kami. Kami, bila kami panjangkan aduan tu kepada SKMM, kita dah selesai dekat situ. Kami tak boleh nak pergi lebih daripada tu. Kami tak boleh nak tanya apa dia buat, macam mana siasatan dia. Okey, Tak boleh bagi. Kalau nak explain kepada cik pun, pihak SKMM sendiri, bukan kami. Tetapi Saya minta cik faham lah. saya bukan tak faham. Saya contoh, saya nak tanya. Okay. Sekarang saya nak contoh, okey. Saya bagi. Dengar. Saya saya cakap, Okey. sekarang ni cik tetap kena telefon. Kalau tak telefon, pergi ke dan cik sendiri dah mengaku dah dapat kami Okey, punya email sekarang. yang kami sistemkan itu, boleh refer kepada pihak SKMM. Terpulang pada cik nak jumpa siapa dekat pihak SKMM. Bukan, saya nak Boleh tanya saja. untuk kami punya Okey, saya tu. you boleh dengar saya cakap sekarang. Saya nak tanya. Sekarang Puan, you nak hantar email kepada saya untuk berhubung dengan saya. Dan saya sudah melakukan satu kesalahan. Saya bagi tahu bawahan saya. Aduan berkenaan email yang ini hantarnya, semua kasih blok. Berkenaan ini email hantar kepada Kementerian Jabatan Perdana Menteri, SPRM, EIC, yang berkenaan lah, boleh ada kuasa siasatnya, semua kasih blok. GIACC blok. Okey, saya ketua mah. Saya bagi tahu bawahan saya. Untuk puan nak hantar email kepada saya atau hantar kepada ketua-ketua lain, semua kasih blok ini email dulu. Siapa yang blok? Saya nak tanya, mengapa saya mau email kena blok? Mana saya tahu. You tanya Okey. saya kenapa email you kena blok. Macam mana saya nak jawab? Sebab dia sudah melakukan satu kesalahan. Saya nak tanya. Tak, you tanya banyak sangat. Semua soalan saya tak boleh nak jawab. Macam mana you nak saya jawab apa lagi? Oh, you sekarang you minta saya berhubung dengan SKMM. Sekarang saya saya SKMM. You nak buat aduan dia. Saya bagi arahan berkenaan ni puan nak hantar punya aduan semua blok. Berkenaan semua call tak perlu jawab. Bagaimana puan boleh berhubung dengan saya? Seperti yang saya katakan, saya aduan di sini dipanjang kepada SKMM. Panjang sudah, mana aduan saya? Tak tahu, hilang. Mana aduan saya? Hilang. SKM tak boleh kata. Saya tak boleh komen bila SKMM jawab macam tu. Saya tak tahu apa sebab saya bukan pegawai SKMM. Saya tak boleh menjawab bagi pihak SKMM. Cik kena faham part tu. Okey? Jelas tak saya explain? Kalau cik telefon lagi tanya dan bagi tahu isu yang sama, kami memang tak dapat tolong. Yang kami boleh bagi tahu, aduan tu telah pun dipancarkan kepada pihak SKMM. Jadi kalau tak puas hati, memang cik kena berhubung direct kepada pihak SKMM. Itu saja. Saya tak boleh nak jawab dan tak boleh nak bantu lebih daripada itu. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan. Sorry cik. Okey. You ni salah. Sebab aduan dibuat di sini. You panjangkan kepada siapa? You kena bagi saya satu orang boleh rujuk punya. You panjang kepada satu bahagian, saya nak cari siapa. Semua umum kata tidak. Dia menerima saya mau cari siapa. Bahagian yang menerima aduan lah. Saya cari. Tak tahu. Saya tak boleh sebut pun. Maksud saya tak tahu siapa pegawai yang handle itu. Sebab bila kami panjangkan, dah tentu akan ada pegawai yang handle. Tapi cik kena berhubung sendiri dengan pihak SKMM lah. Saya berhubung dengan SKMM. Tidak ada satu pegawai dia jawab. Okey, sekarang ni bila saya tak puas hati dengan pihak SKMM, takkan saya pula yang nak kena dengar masalah ni. Okey. Dibagi saya boleh berhubung dengan SKMM yang pegawai. Saya hubung dengan itu pegawai. Cik kena telefon dia, baru dapat tahu boleh bercakap dengan siapa-siapa. Kalau cik nak bercakap dengan pegawai kami, dan saya boleh sebut nama pegawai kami. Tapi sekarang ni cik nak bercakap dengan pegawai sekian-sekian. Macam mana saya nak bagi satu kebenaran tu, nak kata okey boleh bercakap dengan pegawai sekian-sekian. Saya tak ada kuasa tu pun. Saya tak boleh nak arahkan pun.
pegawai SKMM tu untuk bercakap, untuk handle cik punya aduan. Saya tak boleh buat. Okey, sabar. Saya call SKM tanya tu. Siapa yang? Okey, alright. Nanti saya call balik. Terima kasih.